Program E-Belajar Matematik tingkatan 4 tajuk set. Bersama anda hari ini saya ialah Cikgu Salmah binti Abu Bakar daripada SMK Aikro. Baik, hari ini saya akan menerangkan kepada anda tentang tajuk 4.1 iaitu persilangan set. Di dalam tajuk ini kamu akan menentu dan menghuraikan persilangan set menggunakan pelbagai perwakilan, menentukan pelengkap bagi persilangan set dan menyelesaikan masalah yang melibatkan persilangan set. Baik, cikgu akan menggunakan buku teks yang ada pada kamu di rumah sekarang. Jadi, kamu bolehlah buka buku teks kamu dan rujuk kepada muka surat yang cikgu akan terangkan sebentar lagi. Baik, sebelum kita mulakan, tajuk 4.1 ni adalah tajuk persilangan set. Okey, di sini juga saya tunjukkan simbol bagi persilangan set. Kalau kamu tengok di sini. Okey, simbol ni adalah simbol bagi persilangan set. Okey, sebelum itu, cikgu nak ulang balik apa yang kamu telah pelajari tentang tajuk set sewaktu kamu di tingkatan 1. Cikgu percaya kamu mesti ingat semula apa yang kamu telah belajar sebelum ini. Baik, yang pertama, subset. Okey, cuba kamu tengok subset. Ingat semula simbol bagi subset. Okey, ini adalah simbol bagi subset. Contoh, katalah P subset Q. Apa maksud P subset Q? Okey, set P ialah subset kepada set Q apabila semua unsur P terdapat dalam set Q. Okey, senang nak ingat, P subset Q bermaksud P berada di dalam Q. Cuba kamu tengok rajah ni. Okey, ni maksudnya subset. Okey, P subset Q. Ingat semula P berada dalam Q. Baik, kemudian yang kedua, kamu juga telah belajar tentang apa yang dikatakan set kosong. Okey, ini adalah simbol set kosong. Set kosong bermaksud apa? Set kosong bermaksud set yang tidak mengandungi sebarang unsur. Okey, boleh juga kamu tulis begini. Itu simbol set tapi dalamnya tidak ada unsur. Okey, yang ketiga, gambar rajah band. Kamu juga telah sepatutnya belajar bagaimana melukis gambar rajah band. Okey, gambar rajah band boleh dilukis dalam bentuk bulatan, segi empat dan sebagainya, tapi mestilah bertutup. Okey. Okey, contoh yang di atas ni adalah contoh satu gambar rajah band. Baik, kemudian kamu juga belajar mengenai apa yang dikatakan pelengkap. Okey, set pelengkap bagi A bermaksud A itu ada tanda di atasnya. Okey, pelengkap bermaksud luar daripada set A. Baik, kita teruskan. Okey, cuba kita tengok rangsangan minda. Okey, kamu boleh buka buku teks kamu muka surat 96 hingga 97. Okey, ada satu rangsangan minda yang cikgu nak kita sama-sama tengok dan jawab. Okey. Okey, tengok jadual yang diberi di sini. Okey. Kalau kamu tengok jadual ni, kamu nampak di sini ada okey, Nabil suka makan durian. Okey. Kemudian diterangkan juga Hani suka makan durian, Navin suka makan rambutan. Okey, Yankit suka makan durian. Rush pula suka makan durian dan rambutan. Mei suka makan durian. Okey, tengok di sebelah tentang rambutan pula. Afiq suka makan durian dan rambutan. Amirul pula suka makan rambutan. Okey, Mina suka makan durian. Benjamin suka makan rambutan dan durian. Jenny suka makan durian. Khairi suka makan rambutan. Okey, ini perkara yang biasa kamu jumpa dalam kehidupan kamu. Kalau kamu ada dalam kelas, mungkin kamu boleh tanya kawan-kawan kamu, dia suka makan apa dan sebagainya. Kita boleh catatkan begini. Okey, katalah cikgu dah catatkan begini. Okey, cuba kamu tengok jadual ni. Jadual ni ada di muka surat 96 ataupun 97. Bolehlah sama-sama kita isikan jadual ini.
Okey, ada yang dah diisi iaitu siapa yang suka makan durian. Jadi daripada sebelah ni tadi, okey, daripada apa ni? Kenyataan di sebelah, kamu tengok yang suka makan durian adalah Nabil, Hani, Yankit, Mei, Mina dan Jenny. Okey, cuba kamu tengok siapa yang suka makan rambutan sahaja. Okey, cuba tengok siapa yang suka makan rambutan sahaja. Cari kat sini siapa yang suka makan rambutan. So kat sini saya ada apa? Navin. Okey, siapa lagi kat sini? Amirul. Okey, Amirul. Okey, dan seorang lagi ialah apa? Khairi. Okey. So isikan kat sini Navin telah diisi. Kamu lengkapkan dengan nama siapa? Amirul. Okey, Amirul. Okey, kemudian Khairi. Okey, Khairi. Okey. Dan di sebelah tu, nama murid yang suka makan kedua-dua buah durian dan rambutan iaitu Rash, Afiq dan Benjamin. Okey, kat sini nampak tak? Kita ada tiga, dalam jadual ni ada tiga lajur di mana satu yang suka makan durian saja. Okey, satu yang suka makan rambutan saja. Dan satu lagi yang suka makan kedua-dua buah iaitu durian dan rambutan. Baik, cikgu teruskan. Saya harap cikgu harap kamu dah isikan dalam jadual kamu, lengkapkan. Okey, ini jadual tadi yang kamu dah isi dengan nama apa? Amirul. Okey, dan seorang lagi ialah Khairi. Okey, betul? Okey, sekarang macam mana kita nak tulis dalam bentuk tata tanda set? Okey, kamu dah pernah belajar ni. Cara menulis. Okey, biasanya kamu akan tulis menggunakan huruf besar lah. Katalah set A ni. Okey, kemudian kita ada tanda bracket ni, curly bracket. Okey, ni adalah murid yang suka makan durian. Okey, B pula murid yang suka makan rambutan. Okey, ini yang cikgu kata tadi. A ni dibaca macam mana? Ni adalah persilangan. Okey, itu adalah tanda apa? Persilangan. Persilangan ni bermaksud apa? Dua-dua dia suka makan. Ataupun persilangan ni senang disebut sebagai sepunya. Maksudnya A pun ada, B pun ada. Okey, A persilangan B ni dibaca sebagai apa? A persilangan B, murid yang suka makan kedua-dua buah durian dan rambutan. Okey, kamu juga boleh senaraikan. Okey, tengok di sebelah ni. Set A, Nabil, Hani, nampak tak dah senarai? Okey, boleh tak kamu isi untuk set B? Okey, set B murid yang suka makan rambutan. Siapa dia tadi? Okey, kamu isikan Navin. Okey, Amirul. Dan Khairi. Okey, minta tolong kamu isikan. Okey, macam mana dengan A persilangan B? Okey, yang mana suka makan dua-dua? Okey, yang suka makan dua-dua tadi ialah siapa? Rash. Okey, Afiq dan Benjamin. Okey, cikgu harap kamu juga boleh buat sama-sama dengan cikgu. Buka buku teks kamu, buka surat. Berapa tadi cikgu kata? 96 dan 97. Okey, seterusnya kamu nampak tak gambar rajah band ni? Okey, ni dia makan gambar rajah band. Ada set A. So, yang ni kamu kena senaraikan murid yang suka makan buah durian. So, kamu ambil daripada tadi, siapa yang suka makan durian, iaitu apa? Nabil. Cikgu letak huruf aja. Kamu tulis lengkap. Hani. Okey, Yankit. Okey, Mei. Mina. Dan Jenny. Cikgu tulis huruf, nama huruf besar abjad depan saja. Kamu tulislah dengan lengkap. Okey, kamu tengok kat tengah ni. Yang kat tengah ni adalah murid yang suka makan apa? Dua-dua. Ataupun dia dipanggil apa? Persilangan. Okey. Okey, dan set B tadi, siapa set B tadi? Navin. Navin. Okey, ada dua N kan keliru. Saya tulislah Navin. Ada Nabil, ada Navin. Okey, Amirul dan juga apa? Khairi.
Okey, kali 2. Okey. Nampak tak? Kamu dah lengkapkan. So, ini yang dikatakan kamu boleh huraikan persilangan set menggunakan pelbagai perwakilan. Okey, macam ni perwakilan juga. Okey, nampak ni? Perwakilan juga. Okey, perwakilan tapi saya tak senaraikan. Saya hanya tulis murid yang suka makan durian, rambutan, dua-dua. Okey. Yang ini pula saya senaraikan. Nampak? Perwakilan yang ini saya senaraikan. Siapakah A, siapakah B? Okey, macam mana dengan yang ni? Yang ni namanya dalam bentuk apa? Gambar rajah band. Okey. So, ada 3 cara kamu boleh tulis untuk mewakilkan persilangan kamu. Okey. Teruskan. Baik. Yang ni saya bagi contoh persilangan antara 2 set atau lebih dengan gambar rajah band. Okey, ada pelbagai bentuk gambar rajah band. Cuba kamu tengok yang pertama. Okey. P persilangan Q. Okey. So, ni adalah 2 rajah set iaitu set P dan set Q. Nampak tak bertindih kat sini? Ni kawasan yang bertindih ni namanya kawasan apa? Persilangan. Okey. Okey, macam mana dengan yang kedua ni? Okey, P persilangan Q ialah Q. Okey, yang ni juga biasanya kamu panggil sebagai apa? Q ni adalah subset kepada P, betul tak? Q ialah subset kepada P. Okey, simbol subset. So, bila dia subset, automatik apa? Kawasan persilangan dia adalah set apa? Q juga. Okey, ni pun satu lagi contoh persilangan. Okey, macam mana kalau saya ada 3 set macam ni? P, Q dan R. Okey, saya nak P persilangan R. So, mana kawasan P persilangan R? So, yang ni saja. Ni P persilangan R. Okey, cuba tengok yang satu lagi. Saya nak tiga-tiga bersilang. Apa maksud P persilangan Q persilangan R? Okey, maksudnya dia ada di P, ada di Q dan ada di R. Mesti ada tiga-tiga ya kalau persilangan ni. Okey, so mana kawasan yang bersilang tiga-tiga? Kat sini. Nampak tak? Dia lorekkan situ. Ni namanya kawasan persilangan. Okey, cikgu ringkaskan kat sini. Apakah tarikh persilangan? Persilangan set wujud apabila terdapat lebih daripada satu set. Okey. Persilangan set A dan set B ditulis menggunakan simbol ni. Ini simbol persilangan. Okey. A persilangan B bermaksud apa? Set yang mengandungi unsur-unsur sepunya bagi kedua-dua set A dan set B. Okey. Ini adalah takrif bagi persilangan. Cikgu harap kamu boleh dah salin nota dan contoh ini di dalam buku nota kamu. Okey. Baik, cikgu nak sambung dengan contoh. Baik, cikgu sambung dengan contoh 1 muka surat 98. Okey, contoh yang cikgu ambil ni adalah daripada buku teks kamu. Mungkin bila kamu baca, kamu tak faham. So, di sini cikgu nak terangkan kepada kamu macam mana cara untuk kamu dapatkan apa yang dikehendaki dalam soalan ini. Okey, cuba tengok. Okey, set semesta ialah X antara berapa? 1 hingga 10. Okey, bila kamu diberi macam ni, eloknya kamu senaraikan. Okey, senaraikan apakah set semesta kamu. So, kamu senaraikan. Okey, yang pertama ni set semesta. Okey, 1 hingga 10. So, eloknya kamu senaraikan semuanya. Ni adalah cara yang untuk mengelakkan kamu silap. Okey. So, senaraikan set semesta kamu. Okey, nampak? 1 hingga 10. Okey, kemudian dia kata set P ialah nombor ganjil. So, kat mana kita nak ambil nombor ganjil ni? Bolehkah kita ambil dari mana-mana yang kita suka? Oh, tak boleh. Okey, kamu kena ambil daripada apa? Set semesta kamu. So, apakah nombor ganjil di sini? 1, 3, 5, 7, okey, 9. Okey. Kamu senaraikan. Bolehlah buat sama-sama dengan cikgu ya. Gunakan buku latihan awak ataupun kertas dulu. Kamu boleh buat sama-sama dengan cikgu. Okey, kemudian dia kata set Q ialah nombor perdana. Okey, ingat semula apa dia nombor perdana? Okey, nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibagi dengan diri dia sendiri dan juga satu kan.
Tapi dia bermula dari nombor 2. So ingat adalah nombor perdana. So apa dia nombor perdana di sini? 2, 3, 5, 7. Okey. Kenapa 9 bukan nombor perdana? Sebab 9 boleh dibagi dengan 3. Okey. Next dia kata apa? R. R ialah gandaan 3. Okey. Siapa gandaan 3 di sini? Okey. 3, 6, 9. Okey. Okey. Cikgu harap murid-murid semua sama-sama buat dengan cikgu So boleh nampak. Okey. Dah siap. Kita dah siapkan apa yang dia nak. Okey. Sekarang kamu baca soalan. Soalan kata senaraikan semua unsur bagi persilangan set. Okey. So yang pertama dia nak apa? P persilangan Q. Okey, dia nak P persilangan Q. Okey. So kamu nak tengok set mana? Tengok set P dan juga set Q. Okey, tengok set P, tengok set Q. Okey, apa yang sama kat sini? Okey, kalau kamu nampak kat sini apa yang sama set P? 3, 3, betul? Okey, 5, 5, 7, 7. Nampak tak cikgu bulatkan yang sama? So, jawapan P persilangan Q ialah apa? Okey, 3, 5 dan 7. Okey. Kamu juga boleh terus jawab ni. Yang B ni. Dia kata ni apa? Yang N kat luar tu maksudnya apa? Bilangan unsur. Okey, berapakah bilangan unsur N persilangan Q? So, saya terus buat. N persilangan Q ialah berapa? Berapa unsur dia? 3. Okey, terus buat. Okey, saya dah jawab A1 dan B1. Okey, nampak tak? Kita ambil yang sama. Okey, sama juga yang kedua. Okey, kamu ambil yang kedua pula. Soalan kedua dia nak apa tu? Okey, P persilangan R. Okey, so kamu boleh tengok P persilangan R. Mana P, mana R. Kalau kamu susah nak nampak, ada satu lagi cara. Okey, kamu senaraikan P macam ni. Kamu senaraikan P 1, 3, 5, 7, 9. Kamu letak sebelah ni persilangan. R dia berapa tadi? 3, 6, 9. Macam ni. Letak macam ni pun boleh. Okey, jadi kamu nampak berapa? Siapa yang persilangan ni? Apa dia? 3, betul? 3, 6 tak ada, 3 dan 9. Ini satu lagi cara daripada kamu tengok, kamu bulatkan, nanti takut kamu confuse pula, dah banyak-banyak bulat kan? Okey, kamu senaraikan. Okey, ini satu cara lagi. So, berapakah bilangan unsur dia? Berapakah bilangan unsur? Okey, so kamu boleh kira hanya 2 saja. Okey, begitulah cara kamu nak jawab. Nak cari apakah unsur yang sepunya. Boleh tengok saja, tapi kadang-kadang cikgu takut nanti kamu tertinggal. Okey. So, kita buat nombor 3 pula. Cikgu guna warna lain. Okey. Okay, tengok soalan 3. Dia nak Q persilangan R. Okey, Q dan R. Okey. Kalau kamu tengok R kamu adalah 3, 6, 9. Okey. Tengok Q ada tak 3? Hanya ada 3 je. 6 dengan 9 tak ada. Okey. Yang ni kamu nampak jelas iaitu jawapan dia berapa? 3 sahaja. Okey. So, berapa bilangan unsur dia? Q persilangan R ialah berapa? 1. Okey. Boleh? Okey. Kemudian kamu tengok pula yang last sekali iaitu P. Okey. Ni yang 3-3. P persilangan Q persilangan R. Okey. P persilangan Q persilangan R. Okey, tadi cikgu dah cakap kalau P persilangan Q persilangan R bermaksud dia mesti ada di P, mesti ada di Q, mesti ada di R. Okey, boleh tak kamu nampak apa yang ada sama-sama semua? Okey, yang ni saya gunakan simbol kotak pula. Okey, saya nampak sini 3 ada. Okey, 3 saya buat segitiga ni. Nampak tak? Okey. So, 3 ada, 6 tak ada, 9 pun tak ada. So, hanya satu saja jawapan awak iaitu apa? 3. Okey, buatkan tanda set. So, bilangan unsur dia sama juga. Okey, bilangan unsur dia sama juga iaitu 1. Okey, so macam inilah cara kamu mendapatkan apa unsur yang terlibat
Okey, ingat balik. Persilangan bermaksud apa? Mesti ada di 2 set. Kalau persilangan 3 set, 3 set mesti ada nombor itu. Okay, jelas? Okey, next kita pergi contoh 2. Okey, kamu boleh buka contoh 2 muka surat 99. Okey. Cikgu harap kamu dah buka yang sama ni dengan cikgu punya contoh. Okey. So kita tengok apa yang diberi. Nampak tak dia bagi gambar Raja Van, ada set apa? J, K dan L. Okey, set semestanya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey. So kalau daripada gambar Raja Van pula. Mana kamu nak kenal J persilangan K? Okey, cuba kamu tengok semula. Mana dia kawasan persilangan J persilangan K? Okey, cikgu lukis balik supaya kamu nampak lah. Okey, ni J, ni K. Okey, ni J, ni K. Cikgu tak ambil dah L tu. Okey, sebab L tak ada kena-mengena kan? Cikgu nak J persilangan K. So, mana kawasan persilangan? Kalau kita ikut lorekan kita ni kawasan persilangan. Okey. So, baru kamu tengok rajah kamu tadi. Siapa yang duduk dalam kawasan yang saya lorekkan tu? Okey, J persilangan K. Siapa dia dalam tu? Okey, J persilangan K maksudnya 3 dan 5. Okey, hanya 3 dan 5. Okey, boleh? Okay. Cuba tengok B pula. J persilangan L. Cikgu suka kamu lukis balik supaya kamu tak keliru. Okey, mana J? Okey, lukis J. Ni J awak. Okey. L awak sini. Tapi isi dalam ni tak letak pun tak apa. L. Okey. Ni dengan kata lain apa ni? Kalau L tu duduk dalam J apa? L duduk dalam perut J. Nampak tak? So, ini maksudnya L subset kepada J. So, manakah kawasan persilangan dia? Dia adalah set apa? Set L tu sendiri. Set L tu sendiri. Okey, nampak kan jelas? Kalau kamu buat macam ni nampak. So, jawapan kamu J persilangan L ialah, okey, apa dia tu? Dalam L ada apa? 5, 7 dan 9. Tak apa, kamu lukis tu, kamu hanya draw secara kasar je. Tak perlulah kamu nak lukis betul-betul, cantik sebagainya. Saya nak cikgu nak kamu kena pasti kawasan dia. So, kamu dapatlah nilai yang betul ataupun unsur yang betul. Okey, boleh? Okay, cikgu sambung dengan C pula. Okay, cikgu nak K persilangan L. K persilangan L. Cikgu ni selalu lupa. Cikgu pakai warna lain. Okey, so cikgu nak lukis L. Ni L. L ni kat sini. K ni kat sini. K kat sini. K kat situ. Okey, manakah kawasan persilangan dia? Okey, kalau kamu tengok ni saja. Ini kan. Okey. So yang itu adalah apa tu? Itu adalah apa unsur yang kamu tengok kat sini? Kalau saya tengok ni L kat sini, K kat sini. Okey, kalau macam tak jelas, tak sure, apa nak buat? Okey. Senaraikan. Ingat tak tadi cikgu ajar? Okey, apakah unsur K? Okey, K ialah berapa tadi? K ialah 5 3, 2, 8. Okey, persilangan. Ni adalah K kan? Okey, L kamu adalah 5, 7, 9. Okey, lebih jelas. Unsur tu. Kamu kena betul-betul tengok. K maksudnya dalam K ni. Ni semua ni dalam K. Nampak tak cikgu ni kan? Ini semua dalam K. Okey, so mana unsur yang sama kat sini? Okey, mana unsur yang sama? Hanyalah apa? 5. Okey, so jawapan kamu sebenarnya adalah berapa? 5. Okey, tengok cikgu buat dua cara.
Sebab ada murid-murid kadang-kadang dia tak nampak. Tak gambar, tak nampak. Okey, senaraikan. Okey, senaraikan. Kamu nampak yang sama. Iaitu unsur yang sama adalah berapa? 5. Okey, last sekali saya nak 3-3 pula. Okey, J persilangan K persilangan L. Cikgu nak 3-3. Kat mana agaknya 3-3 ni? Kat mana 3-3 ni? So, kalau kamu confuse, tak nampak penderajah, nampak macam kat sini 5 ni, nampak macam 3 masuk ke tidak kan? Okey, cikgu kata kalau tak sure macam mana buat? Senaraikan. Okey, kamu boleh senaraikan J kamu. Okey, apa dia? J 1, 6, 4, 7, 9, 5, 3. Nampak tak? J tu besar tau. Persilangan K adalah 5, 3, 2, 8. Okey. Yang ni jawapannya dah ada tadi dekat A. Iaitu jawapannya adalah apa? 3 dengan 5. So, 3, 5 pula bersilang dengan L. Okey. L kita adalah 5, 7 dan 9. Okey. So, sebenarnya jawapan awak hanyalah berapa? 5 sahaja. So, unsur ni jawapannya apa? 5. Okey, kalau kamu tengok pada rajah ni sebenarnya. Ni. Itu yang bersilang 3-3 yang cikgu hitam tu. Okey. So, murid-murid boleh tak? Cikgu terangkan 2 cara lah. Sama ada kamu tengok pada rajah, okey balik rajah, kamu kena pasti. Kemudian kamu juga boleh senaraikan. Senaraikan kadang-kadang kamu lebih nampak. Okey, so kamu buat dua-dua cara, mana yang kamu rasa mudah untuk kamu boleh ikut cara tu. Okey, kita pergi lagi satu contoh. Okay, tengok contoh 3, muka surat 99. Okey. Kadang-kadang soalan dia hanya bagi tahu apa? Set A nombor dalam dadu. Dia tak bagi. Apa dia set A tu? Nampak dia tak bagi. Unsur dia tu dia tak bagi. Dia just bagi tahu set A nombor dalam dadu. Okey, apa yang perlu kamu buat kalau begini? Okey, kamu kena senaraikan. Okey, senaraikan. So, kamu senaraikan. Okey, set A ni siapa? Apa nombor kat dadu? Mesti awak pernah main dadu kan? Okey, apa nombor dekat dadu? Kita hanya ada nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan berapa? 6. Okey, ni nombor kat dadu. Ni dadu yang apa? Fair lah. Jangan pula awak cakap cikgu dadu dekat apa? Ibrahim Pendek tu nombor 3 je cikgu atau nombor 6 je. Tu tak boleh lah. Ini dadu yang adil. Okey, cuba tengok set B pula. Nombor genap dalam dadu. Okey, siapa nombor genap dalam dadu? Okey, so kita ambil nombor genap. 2, 4, 6. Okey, ambil nombor genap. Okey, set C dia dah bagi. Nampak tak? Set C dia dah bagi. Set C ialah 7, 8, 9. Okey. Okey, perlu untuk kamu senaraikan ya. Jangan kamu just ingat, dalam dadu ada 1 sampai 6. Tapi kamu tak catatkan. Okey, itu tak boleh. Susah nanti kamu akan dapat jawapan yang salah bila kamu jawab. Okey, yang pertama dia kata senaraikan semua unsur bagi persilangan set berikut. Nampak kamu kena senaraikan. Okey, yang pertama dia nak A persilangan B. Okey, A persilangan B. Saya rasa ni nombor dia tak banyak. Jadi kamu boleh nampak kot. Siapakah dia A persilangan B? Okey, yang ada dalam B ialah apa? 2, 4 dan 6. Okey, so A persilangan B adalah 2, 4 dan 6. Kalau kamu perasan, B sebenarnya adalah subset bagi apa? A juga. Okey. Okey, yang kedua. B persilangan C pula. Okey. Macam mana dengan B persilangan C? Okey, kalau kamu tengok, tak ada yang sama. Tak ada yang sepunya. Betul tak? Okey, bila tak ada yang sepunya, bermaksud tiada unsur. Persilangan ni tiada unsur ataupun dipanggil set apa? Set kosong. Okey, macam mana tulis set kosong? Okey, kosong palang. Tu set kosong. Ataupun kamu boleh buat macam ni.
Ataupun macam ni. Macam tu. Tapi dalam ni tak ada unsur lah. Dalam ni tak ada unsur lah. Jangan pula kamu tulis kosong dalam ni, tak boleh. Okey. Dan kemudian yang ketiga dia nak apa tu? A persilangan C. Okay. A persilangan C. Ada tak unsur A persilangan C? Tak ada sebab dah dua awak sampai 6 saja. So sama juga. Set apa? Kosong. Okey, bila dah siap, okey, kita dah jawab soalan A, kita dah senaraikan. Okey, cuba tengok soalan B. Okey, dia minta kamu lukis apa? Gambar rajah van yang mewakili set A, set B dan set C. Serta lorikkan kawasan yang mewakili persilangan set berikut. Okey, macam mana saya nak lukis gambar rajah van? Okey, ada berapa set? Okey, ada 3 kan? Iaitu set apa tadi? A, B dan C. Okey, bila kamu nak lukis, kamu tengok. Ingat tak tadi saya kata B ni ada dalam A. Dia ada subset. Okey, B persidangan C dengan A persidangan C, set kosong. Maksudnya dia tak boleh sentuh pun. Tak ada yang sama pun. Okey, dia kalau persidangan ni maksudnya dia sentuh kan. Okey, kalau tak ada persidangan bermaksud dia duduk kat luar, jauh-jauh. Okey, contoh cikgu boleh buat. Okey, buat satu bulatan. Ni adalah set A. Dalam dia adalah set apa? B. Dan set C tu duduk mana? Duduklah kat tepi ni. Set C. Nampak tak? Sebab A dengan C tak ada persilangan. B dengan C pun tak ada persilangan. Okey, tak ada unsur yang sama. Tak ada unsur sepunya. Okey, ini contoh macam mana kamu nak lukis apa? Lukis gambar rajah van. Okey, yang pertama dia nak A persilangan B. Okey, mana kawasan A persilangan B dia suruh lorikkan. So ingat tadi A persilangan B adalah B juga sebab B subset kamu lorik kan. Okey. Okey, yang kedua B persilangan C tak ada kan. Kawasan B persilangan C tak ada. So tak bolehlah kita nak lorik kan. Dia tak sentuh pun ni B. Tapi saya lukislah semula kan. Nampak? Dia tak ada. So, dia set apa tadi? Set kosong. B persilangan C tak ada. Nampak? Set kosong. Okey. So, cikgu harap murid-murid dapat tengok macam mana cikgu buat. Dan kamu salin dalam nota kamu dengan cara yang kamu faham. Kalau kamu ikut buku teks, mungkin kamu dah salin saja. Tapi kamu tak faham apa yang buku teks ni terangkan. Biasa kalau kat sekolah, cikgu terangkan. Tapi kamu berada di rumah sekarang dan kamu kena belajar dari rumah. So, cikgu harap kamu dapat faham apa yang cikgu terangkan di sini. Okay, kemudian kita sambung lagi. Okey. So, apakah latihan yang kamu kena buat? Okey, cuba kamu buka muka surat 99 dan 100, cikgu rasa ada praktis kendiri 4.1a. Ada 4 soalan, cikgu nak kamu buat 4 soalan dalam buku latihan kamu. Okey, kalau kamu ada masalah, kamu boleh rujuk kepada cikgu kamu. Okey, tanya cikgu kamu, yang ni macam mana, kenapa tak dapat, Okey, so cikgu harap kamu akan cuba latihan ini. Seterusnya, okey, cikgu nak masuk pula kepada pelengkap bagi persilangan set. Okey, kamu dah tahu persilangan set. Persilangan set maksudnya apa? Set yang mempunyai unsur yang sama. Okey, pelengkap. Ni dah belajar tingkatan 1 ni. Apa maksud pelengkap? Pelengkap adalah luar daripada set yang kamu nak. Kalau pelengkap bagi A, maksudnya luar daripada A. Pelengkap bagi B, luar dari B. Okey, mari kita tengok contoh 4, muka surat 100. Okey, cuba kamu tengok contoh 4. Okey, diberi set semesta X di mana X adalah integer dari 1 hingga 8. So, biasa saya nak kamu tuliskan. Ingat pelajar-pelajar murid-murid, senaraikan. Jangan malas. Kamu senaraikan. 1, 2, 3, sampai 8. Kenapa kena senarai? Sebab nanti set-set lain ni diambil dari set semesta. Bukan boleh ambil dari sebarang. Okey, senaraikan. Okey, set A dia dah bagi. Okey, set A adalah 1, 2, 3.
4, 5 dan 6. Okay, set B ialah 2, 4, 6. Cikgu salin balik. Set C ialah 1, 2, 3 dan 4. Okey, Okey, tengok apa dia nak. Senaraikan semua unsur dan nyatakan bilangan unsur bagi set yang berikut. Okey. Tengok tu, yang pertama dia nak A persidangan B. Bila ada tanda atas tu maksudnya tanda pelengkap. Okey, ni nampak tak ni? Ni, atas tu. Okey, tu maksudnya tanda pelengkap. Okey, kamu tak boleh cari terus pelengkap. Cari dulu A persidangan B. Okey, tadi kita dah belajar dah cari A persidangan B. Okey, siapakah A persidangan B? Senaraikan dulu. Jangan terus nak cari, oh yang pelengkap ni. Tak boleh lah. Kena buat ikut satu persatu. Okey, tengok A dan B. Siapakah yang persidangan? Jadi cikgu nampak di sini adalah berapa ni? 2, 4 dan 6. Okey. Ini sama macam yang sebelum ni kamu buat persidangan. Okey, sekarang cikgu nak cari A persidangan B pelengkap. Ni pelengkap. Okey, apa maksud pelengkap tadi? Luar daripada set itu. Maksudnya luar daripada set A persidangan B. Okey, tapi dia mesti dalam set semesta. Nampak tak? So, daripada set semesta kita ada apa? 1 sampai 8. Dalam persidangan ada 2, 4, 6. So, apa kamu nak buat? Senaraikan yang lain. Iaitu apa? 1, 2 tak boleh. 3, 4, 5, 6 tak boleh. 7 dan 8. Macam tu dah cara kamu dapatkan apa? Pelengkap. Ingat pelengkap ni adalah luar daripada A persidangan B tetapi berada dalam set semesta. Okey. Kemudian next dia nak apa tu? A persidangan C pelengkap. Okey, sama juga. Cari dulu A persidangan C. Murid-murid kamu kena buat satu persatu lah. Okey, tengok A, tengok C. Okey, A persidangan C. Siapa dia tu? 1, 2, 3, 4 kan? Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, contoh. Pelengkapnya, barulah kamu senaraikan pelengkap dia. Okey, pelengkap dia adalah selain daripada tu, maknanya 1 sampai 4 dah ada. Kita sambunglah 5, 6, 7 dan 8. Okey, boleh faham murid-murid? C. Okey, soalan C nak A persidangan B persidangan C pelengkap. Tiga-tiga. A persidangan B persidangan C pelengkap. Okey, cari apa dulu murid-murid? Kita akan cari A persidangan B persidangan C dulu. Cari A persidangan B persidangan C dulu. Kamu tengok tiga-tiga tu apa yang sama. Kalau tak nampak cikgu tunjuk sini apa yang sama. 2 kan? Nampak ni. 2 sama. Tiga-tiga kena ada ya. 3 tak ada. 4. Nampak 4 sama. Okey. Itu saja kot. Okey. So, A persidangan B persidangan C ialah berapa tadi? 2 dan 4. Nampak? Okey. Barulah kamu boleh senaraikan A persidangan B persidangan C pelengkap. Baru kamu boleh senaraikan. Okey, senaraikan. Okey. Apa yang lain-lain tu? Maksudnya kita ada 1 hingga 8. So, 1, 3, 4 tak boleh, 5, 6, 7, 8. Okey. Boleh tak murid-murid? Okey. Siapkan. Tengok contoh ni, kamu boleh salin dalam buku nota kamu dan buat dengan cara yang kamu faham. Jangan tiru saja dalam buku teks. Kadang-kadang buku teks tu ada pelbagai cara tapi kamu kena buat apa yang kamu faham. Okey, cikgu sambung lagi. Okey, ni cikgu nak terangkan apa maksud pelengkap tadi. Kita dah buat tadi, kita dah faham dah. Apa maksud pelengkap? Okey, pelengkap ni digunakan tata tanda dia ada macam tanda apa? Atas tu calik saja.
So, A persilangan B pelengkap dibaca sebagai pelengkap bagi persilangan set A dan set B. Okay, apa maksud pelengkap? Pelengkap bagi persilangan set A dan set B bermaksud semua unsur yang bukan dalam persilangan set A dan set B. Okay. Okay, cuba cikgu gambarkan dalam gambar rajah Venn kat sini. Cuba kamu tengok ni. Okay. Apa maksud luar kalau dalam gambar rajah Venn? Okey, P persilangan Q. Okey, selalunya P persilangan Q yang mana? Yang ni kan? Ni. Ni adalah sini. Tu P persilangan Q. Betul? So, kalau pelengkap bermaksud apa? Kamu kena lorikkan luar daripada kawasan persilangan. Okay, sama juga yang kedua ni. Tengok. P persilangan Q ni subset kan? Kalau subset Q ni adalah kawasan persilangan. Ni kawasan persilangan. Yang cikgu buat anak panah tu kawasan persilangan. So, luar daripada tu. Pelengkap bermaksud luar daripada tu. Okay, so luar daripada tu, tu dia. Kawasan yang dia lorikkan. Okay, kemudian P persilangan R. Okay, nampak tu persilangan R ni kawasan dia. Yang putih ni adalah kawasan persilangan. Nampak? Yang dia lorikkan warna pink tu atau purple tu adalah kawasan apa? Pelengkap. Okay, last sekali tengok. Mana kawasan yang bersilang tiga-tiga yang putih ni? Ini kawasan persilangan. So, pelengkap bermaksud apa? Luar daripada tu. Okay, so kamu bolehlah salin ni dalam nota awak. Untuk panduan kamu nanti nak ulang kaji ni. Okay. So, cikgu teruskan. Bagi bahagian. Okey, ini latihan untuk pelengkap bagi persilangan. Okay, tengok muka surat 102. Ada 4 soalan juga. Praktis sendiri 4.1b. Okay. So, nanti kamu cuba buat latihan ni. Okay. Dan cikgu nak teruskan satu lagi bahagian, iaitu macam mana nak selesaikan masalah yang melibatkan persilangan set. Okay. So, kalau kamu tengok, masalah ni selalunya berbentuk situasi harian. Okay. Kamu boleh tengok muka surat 103, contoh 6. Okey, bila kamu baca soalan, kamu kena fahamkan apa yang diberi. Ini adalah strategi untuk kamu selesaikan masalah. Kalau kamu tengok dalam buku teks, dia ada step by step macam mana kamu nak buat. Okay, tapi kat sini cikgu akan tunjukkan macam mana cara kamu nak selesaikan bila kamu baca soalan. Nanti dalam exam mungkin kita tak sempat nak buat step by step tu. Mungkin kita akan buat terus saja, tak adalah kita tulis apa dia strategi pertama, macam mana nak kenal pasti masalah dan sebagainya kan. So, cikgu hanya tunjukkan macam mana kamu nak selesaikan bila diberi dalam bentuk masalah. Baik, tengok soalan yang diberi. Sebanyak 140 orang murid tingkatan 5 diberi peluang untuk menyertai kelas intensif untuk mata pelajaran sejarah dan bahasa Melayu. So, kat sini kamu boleh highlight sikit lah. Okay, so kita ada berapa orang murid tingkatan 5 ni? 150 yang diberi peluang untuk masuk kelas apa? Sejarah dan bahasa Melayu. Okay, 65 orang kelas bahasa Melayu. Okay. 70 orang kelas sejarah. Okay, 70 sejarah. Cikgu highlightkan tu, nampak? Okey, manakala 50 kelas apa? Bahasa Melayu dan sejarah. Okey. Macam mana kamu nak cari? Okey, jumlah murid yang dapat menyertai kelas intensif dan jumlah murid yang tidak menyertai sebarang kelas. Baik. Ada pelbagai cara lah kamu nak buat. Okey. Di sini cikgu nak tunjuk kamu. Okey, kalau kamu nak senang, kamu boleh je lukis dalam bentuk gambar rajah Venn. Boleh, cara mudah lah. Kita ada berapa subjek sekarang. Kita ada sejarah dan bahasa Melayu. Boleh je kalau kamu nak buat. Okey, kamu boleh buat ni sebagai set semestanya. Okey. Kemudian kita ada 2 lah. Okey, 2 bulatan. Okey. Nampak tak? Cikgu ringkaskan saja. So, sini ada berapa tadi? BM. Sini apa? Sejarah. Nampak tak? Okey, kenapa cikgu buat dia bersilang? Ada persilangan. Sebab cikgu baca kat sini.
ada 50 murid yang memilih kelas apa? Bahasa Melayu dan sejarah. Nampak tak? So, ada tak bersilang? Ada. So, bila kamu lukis, kamu pastikan dia bersilang. Okey, siapa nak duduk tempat persilangan tu? Cikgu kena letaklah 50 orang. 50. Nampak? Okey, murid-murid, bila kamu nak lukis, yang persilangan tu kamu kena isi dulu. Okey, kenapa? Okey, kamu tengok bahasa Melayu tadi berapa orang? 65 orang. Okey, boleh ke saya isi 65 kat sini? Boleh ke saya isi 65 kat sini? Cuba kamu tengok. Kalau cikgu isi 65 kat sini, ni 65, ni 50, dah jadi berapa tu? Dah lebih kan? Okey. So, apa kamu buat? Bila dah isi persidangan, ni 65, kena tolak berapa? 50. Kenalah tolak yang ada dalam yang ambil dua-dua tadi. So, 65 tolak 50, berapa tu? 15. Okey, so sebenarnya yang ambil BM saja berapa orang? 15. Okey, tengok sejarah pula. Sejarah tadi berapa? 70. So, sama juga kes dia. 70 tolak berapa? 50. Kena tolak yang persidangan. So, sini jadi berapa? 20. Okey, situ jadi 20. Okey, So, sekarang kita tengok soalan. Jumlah murid yang dapat menyertai kelas intensif. So, berapa orang semua murid? Okey, cuba tengok berapa orang semua murid. So, kita campurkanlah. 15. Okey, campur 50. Campur 20. Ni yang ada dalam set kita tu. Okey, so berapa tu? 7, 85 orang. 85 orang. Okey, nampak tak mudah kan bila kamu lukis? Okey. Okey, tengok B pula. Murid yang tidak menyertai. So, apa maksud murid yang tidak menyertai? Okey, ingat balik tadi. Semua budak ada berapa? 140. Okey, 140 orang. So, apa maksud tidak menyertai? Dia duduk kat luar-luar ni. Kita tak tahu ni berapa orang. So, apa nak buat? Kita tolak 140 tolak 85 orang. So, yang tidak menyertai berapa tu? 55. Betul tak? Kamu tengok betul tak? Kamu kira juga. Okey. So, ni satu cara lah. Kalau kamu nak selesaikan masalah, kamu boleh gunakan gambar rajah band. Kamu sendiri kena lukiskan. Okey. Kalau tak nak guna gambar rajah band, macam mana? Boleh juga. Tapi kamu senaraikan lah. Misalnya, okey, tadi siapa tadi? BM. Okey, ataupun NE kamu 140. Set semesta kamu 140. Okey, N bilangan bilangan BM. Kena cari yang persilangan dulu ya. Okey, BM persilangan apa? Sejarah. Okey, bilangan dia tadi berapa? 50. Macam tu. Boleh kalau kamu nak terus buat, kalau kamu malas nak lukis. Tapi saya suka lagi lukis. Kamu faham, nampak kan? Okey, kalau kamu tulis macam ni, kamu kena tulis yang persilangan dulu. Okey, barulah kamu nak cari MBM. Bilangan BM. Dia bagi tahu situ berapa? 65 kan? 65 tapi jangan lupa kena tolak 50. Iaitu berapa tadi? 15. Boleh. Kalau kamu nak buat macam ni pun boleh. Terpulang kepada kamu yang kamu faham. Okey. So, ini cara kamu nak selesaikan apa? Masalah. Memang dia akan bagi ayat tu panjang cerita. Tapi kamu tengoklah satu persatu. Okey. Senaraikan. Kalau boleh lukis, gambarkan dalam bentuk gambar rajah band. Okey, murid-murid. So, nanti ada lagi contoh yang dalam buku teks kamu boleh tengok dan rujuk. Okey, kemudian cuba buat latihan ni. Okey, praktiskan diri 4.1 C. Muka surat 105, soalan 1 hingga 5. Baik, cikgu dah habis terangkan kepada kamu tentang persilangan set. Cikgu harap kamu boleh ikut dan boleh faham. Okey, tolong buat latihan kamu, siapkan semuanya. Kalau kamu ada masalah,
bolehlah kamu hubungi cikgu kamu, ataupun kalau kamu nak Telegram saya ada di depan tadi, boleh saja kalau kamu nak mesej cikgu, tak ada masalah. Cikgu sedia membantu kamu. Okay, sekian. Terima kasih.